Ada yang ingat macam kos dia mungkin 1,000 lebih kan operate tu. Tak. Sebab kalau 1,000 lebih, Nisa pun macam fikir banyak kali jugalah nak buat kan. Sebab Nisa pergi tu masa jumpa doktor tu, lepas tu tanya kos dia macam mana. Lepas tu bila doktor cakap tu, macam murah je kan. So sebab tu macam tak ambil masa lama, so terus pergi operate je kan, buat pembedahan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum dan hai semua. So Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam video kali ni. Terima kasih banyak-banyak untuk hampa yang dah subscribe channel ni. So bagi yang belum, hampa boleh je tekan button subscribe dan aktifkan loceng notifikasi tu supaya hampa tak terlepas update video-video terbaru daripada Nisa. Jadi hari ni Nisa nak menjawab secara detail persoalan yang Nisa dapat daripada video yang pasal ketumbit tu kan, pasal operate ketumbit dalam mata tu. So kalau hampa yang belum tengok lagi video tu, hampa boleh je pergi check up, hampa boleh je tengok video tu. Sebab yang tu Nisa banyak cerita pasal pengalaman lah masa Nisa buat operate tu. So hari ni sebabkan Nisa, Alhamdulillah Nisa dapat ada beberapa komen yang nak tahu lebih lanjut pasal yang operate tu. So terima kasih banyak-banyak untuk hampa yang dah bertanya, yang dah komen, so yang dah tengok video tu. So terima kasih banyak-banyak. Jadi hari ni Nisa akan jawab satu persatu. Secara apa yang Nisa nak jawab ni, apa yang pengalaman Nisa sendiri lah. So kalau pasal yang lebih mendalam tu, hampa boleh rujuk kepada orang yang lebih pakar lah. Sebab Nisa cuma share pengalaman Nisa masa Nisa buat operate tu, apa yang jadi lepas tu, apa semua tu. Yang tu lah yang Nisa boleh jawab. Yang selebihnya hampa kena rujuk pada doktor lah, yang lebih tahu pasal ketumbit chalazone tu kan. Chalazone nama dia. Yang tu lah ketumbit dalam mata tu. Okay, so first Nisa dapat soalan. First comment, okay, dia tanya doktor bagi ubat apa yang lepas operate tu. Okay, lepas operate tu sebenarnya Nisa beritahu satu benda. Operate ni Nisa buat masa 2017 saja. 2017 sebelum Nisa sambung belajar. So asalnya 2017 tu, dan Nisa memang tak ingat sangat dia bagi ubat apa. Rasanya macam ada antibiotik tu rasanya lah dia bagi tu. Lepas tu ada satu minyak ikan ni, Nisa pun dah tak ingat dah nama minyak ikan ni. Nisa dah tak makan dah minyak ikan tu. Tapi minyak ikan tu memang doktor tu yang keluarkan sendiri produk tu. So kalau nak cari pun memang dekat farmasi pun tak ada. So hanya ada dekat doktor tu je. Okay. So ubat dia bukan ubat, dia minyak ikan omega 3, minyak ikan. Nisa tak ingat kotak tu, dah lama dah. Okay. Lepas tu soalan kedua. Okay, soalan kedua, agak-agak berapa ya kosnya, sebab saya punya dah lama dari bagi antibiotik pun tak jalan. Okay, kos ni kan Nisa cakap Nisa buat masa 2017-an. Masa tu kos dia dalam 100 lebih. Sebab ada yang ingat macam kos dia mungkin 1,000 lebih kan operate tu. Tak. Sebab kalau 1,000 lebih, Nisa pun macam fikir banyak kali jugalah nak buat kan. Sebab Nisa pergi tu masa jumpa doktor tu, lepas tu tanya kos dia macam mana. Lepas tu bila doktor cakap tu, macam murah je kan. So sebab tu macam tak ambil masa lama, so terus pergi operate je kan, buat pembedahan tu. Sebab kos dia rendah je, kos dia tak mahal pun. Sebab Nisa rasa, okay, yang seingat Nisa 100 lebih tu termasuk operate dengan ubat sekali. So tak sampai 1,000, tak. Sebab kalau 1,000 tu Nisa pun, kalau Nisa sendiri pun fikir banyak kali lah, backpay lah kan. Macam kita pun kalau 1,000 tak apalah, backpay lah dulu ketumbit tu kan. Sebab dia tak ni sangat, tak bahaya pun. So sebab masa tu 100 lebih. Sekarang Nisa tak tahu kos dia apa. So better kalau nak buat pembedahan tu, jumpa je doktor, tak minta nasihat apa, tanya kos apa semua yang patut ya. Sebab masa Nisa mula first P tu, Nisa tak terus buat tau. Nisa tak terus buat operate tu. Sebab pergi check dulu, doktor check, lepas tu doktor terang dulu apa patut buat. Tapi waktu first tu doktor pun macam dia tak terus buat.
Dia macam dia cerita-cerita, lepas tu dia suruh balik tu, dia kata suruh tuam dulu sudu kan. Sudu tu rendam dengan air panas, tuam dulu ke, tengok dia mau pecah ke tak, dia kata. Tapi memang dia dah tahu dah benda tu takkan pecah sebab dah lama. So dia dah keras kat situ kan, sebab dah biar lama. Kalau awal-awal tu mungkin dah cegah dari awal, mungkin dia boleh pecah dengan cara tu. So tak payah buat operate apa kan. Okey, yang ketiga, soalan dia, boleh tahu buat dekat klinik mana? Okey, Nisa buat sebenarnya dekat klinik Wan Bakis, dekat Perlis. Sebab Nisa duduk kat Perlis. So kat situ, sebab Nisa dapat ada orang bagi tahu kata kat situ ada pakar mata. So Nisa pun buatlah dekat klinik tu, klinik Wan Bakis kat Perlis. So tempat lain Nisa tak pastilah dekat mana yang ada pakar mata tu kan. So apa boleh search sendiri. Lepas tu next, yang ni soalan yang terakhir ni saya dapat. Sis nak tanya, Kelazon ni kalau dah bertahun kat mata tapi tak operate buang, boleh jadi benda tak elok ke kat mana? So maksudnya macam kalau biar bertahun tu boleh jadi benda yang tak elok. Kalau dia macam ni, kalau dia depend pada individu tau. Dia macam, kalau hampa rasa hampa biak bertahun dan hampa macam okey je, tak ada apa pun masalah, okey lah. Dia depend, okey lah, tak ada apa. Sebab ketumbit ni dia dalam mata, so macam dia tak ada lah bahaya. Cuma dia jadi dekat kita yang kita jadi tak selesa. Okay, macam kejadian Nisa sendiri, dia jadi bila maghrib pagi dia macam penuh, dia macam mata kan berayaan, lepas tu dia jadi penuh tek mata kat situ. Lepas tu bila kita nak cuci tu rasa macam tak selesa lah, macam setiap kali maghrib tidur macam tu. So macam kalau hampa boleh bertahan untuk biar bertahun tak operate, okey je. Tapi dia sebenarnya dia mengganggu jugalah, dia mengganggu keselesaan kita. Kalau kat atas, kalau yang jadi bengkok kat atas tu, dia akan kadang-kadang dia akan ganggu kita punya kita punya penglihatan kan. So macam dekat bawah ni dia tak mengganggu sangat. Nisa jadi kat bawah sebab Nisa ada pernah tengok yang jadi kat atas tu yang bengkok gila besar. So yang tu dia mungkin dia jadi berat ke, dia macam jadi gini. So jadi tak selesa, memang tak selesa. So macam kalau tengok kat cermin pun kan, kalau perempuan pun alamak kan, kalau perempuan kan suka tengok cermin, tengok cermin mata bengkok. So lagi orang ni tegur lah, tahu pasal apa patah apa semua ni. So jadi tak selesa lah. So kalau Nisa sini, Nisa risau sebenarnya. Nisa risau sebab bila dia kat bawah tu, Nisa takut dia lagi besar. So bila dia lagi besar, takut dia kacau kita punya penglihatan lah. Macam efek benda-benda lain ni tak ada pun sebenarnya. Sebab kita buat pembedahan tu pembedahan yang kecil je. Dia bukannya pembedahan macam ni saya cakap lah, bukannya pembedahan yang apa kena pakai oksigen apa semua tu, tak. Dia pembedahan yang kecil. Doktor tulis sikit je nak buang yang dalam tu kan, nak buang nanah ke apa dalam tu. So dia tak ada efek mana-mana pun. Dia just takut dan risau dia makin besar dan dia ganggu penglihatan kita. Sebab itulah Nisa macam bila dah ni terus je lah buat kan. Macam tak payah tunggu lama-lama, takut dia lagi besar lagi ni. Sebab masa Nisa buat tu pun dah lama dah berapa bulan lepas tu dah macam dah setengah tahun dah biar je benda tu. Sebab asal dia macam kecil je sebenarnya, dalam tu dia kecil. Lepas tu Nisa rasa macam tak ada apa kot ni, biasa je kot ni kan. Lepas tu bila tengok macam makin lama makin besar, dia jadi macam jadi bengkok kat bawah tu. Dia tak sakit tapi dia bengkok. Lepas tu dia bila bangkit tidur, dia jadi dikacau dengan penuh dengan tak mata apa semua, nak kena cuci apa, dia jadi tak selesa sangat. So macam Nisa risau sangat dia jadi besar. Sebab tu macam operate je lah kan, operate je lah. Lepas tu Nisa tengok ada yang macam takut. So tak payah takut pun, sebab bila kita operate tu, doktor ada ni. Okey, ada sebenarnya satu lagi soalan. Kalau operate kena bius tak kena sis. So masa operate, doktor akan bius tempat yang itulah bengkok tu kan. Macam Nisa kat bawah, so
doktor buka yang bawah ni. So dia buka macam ni, dia buka macam ni, dia buka, lepas tu dia bius tempat yang dia nak turis itu, supaya kita tak asallah sakit tu kan. So doktor akan bius naknya tempat yang dia nak turis tu. So tak payah risau, tak payah takut. Kalau hampa ada bajet yang lebih, hampa ada bajet dah macam nak pergi buat je lah kan, buat je. Sebab kalau Nisa ni pun, Nisa pun risau kalau dia makin besar ketumit tu. So better kalau dah ada bajet, buat je pembedahan tu, pembedahan kecil je. So tak payah takut pun, insyaAllah semuanya baik-baik. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk hampa yang dah tanya, yang dah komen dekat video yang sebelum ni. So itu je lah yang Nisa boleh jawab berdasarkan pengalaman Nisa. So yang selebihnya hampa boleh je rujuk lah, hampa rujuk doktor, tanya, minta nasihat doktor macam mana kan. So doktor lebih tahu. Jadi Nisa doakan hampa yang nak buat pembedahan ketumit Chalazon ni, dia ketumit Chalazon, betul kan sebutan? Okey, ketumit dalam mata ni, supaya dipermudahkan urusan hampa. So mata hampa sihat je. So lepas pada buat operate tu, jagalah mata tu kan. Cuci muka, cuci mata, cuci bulu mata ni yang penting sebenarnya. Cuci bulu mata tu, muka kena jaga juga kan, kalau berminyak sangat, supaya kita nak elak daripada jadi lagi benda tu. Sebab sekarang ni alhamdulillah, bila Nisa betul-betul jaga tu, dah tak naik dah. Sebab doktor dia cakap kemungkinan akan naik, akan jadi balik kan kalau kita tak jaga. Sebab pembedahan tu just nak buang je. So kalau kita tak jaga, dia boleh jadi balik juga. So insyaAllah semoga semuanya baik-baik saja yang nak buat operate tu. So jangan takut, Allah ada. Okay, jadi sampai sini saja video ni untuk kali ni. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, terima kasih.